KPKM bakal laksana 4 strategi utama tangani isu beras putih tempatan. Kunjungan kapal Cina ke Pulau Pinang atas hubungan pelajar dengan pelajar lalui proses rasmi. PDRM akan panggil wakil Bloomberg berkaitan dakwaan campur tangan Perdana Menteri. Mahkamah Session tolak permohonan Guan Eng mula prosiding hina mahkamah terhadap Wan Faisal. Peguam Daim bersoal mengapa polis tidak siasat salah guna kuasa Perdana Menteri. Dan 18 November ini jadi penentu nasib Bom Mokhtar dan Zizi Izzat berkaitan kes rasuah 2.8 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstab News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan melaksanakan 4 strategi utama bagi menyelesaikan isu kekurangan beras putih tempatan BPT. Menterinya Datuk Seri Mohamad Sabu berkata salah satu daripadanya adalah pengasingan kuasa beberapa agensi yang akan dilakukan segera. Katanya, pengasingan kuasa bertujuan tindakan penguatkuasaan membabitkan bahagian pembangunan industri padi PIP, Kawal Selia Padi Beras KPB dan Wakil Kerajaan dalam Padi Beras Nasional Bernas. Kedua ialah 7 agensi penguatkuasa KPKM akan digabungkan di bawah satu entiti yang namanya akan dimaklumkan kelak. Jelasnya, perkeliling mengenai peraturan berkenaan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Bagi memastikan isu itu ditangani secepat mungkin, reformasi pentadbiran turut dilaksanakan melibatkan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas. Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Pulau Pinang, Wong Hon Wai, meminta orang ramai untuk tidak mencetuskan sebarang spekulasi susulan kunjungan 2 kapal latihan dari China bersama pelajar dari Naval University of China ke Pelabuhan Pulau Pinang Sabtu lalu. Difahamkan, kunjungan silaturahim itu dibuat mengikut saluran rasmi dan pegawai Residen Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di Pulau Pinang turut hadir dalam kunjungan tersebut. Menurutnya, selain itu, beberapa pemimpin kerajaan negeri dan orang kenamaan turut diundang sebagai tetamu dalam kunjungan tersebut. Kunjungan pelatih-pelatih dari Naval University of China ke Sekolah Menengah Chung Ling persendirian atas hubungan pelajar dengan pelajar, selain penganjuran aktiviti sukan dan kebudayaan. Tambah beliau, kunjungan kapal latihan dari China itu bukan kapal asing yang pertama singgah di pelabuhan Malaysia. Beliau berkata, perlu diingat hubungan Malaysia dan China amat baik apabila pemimpin negara masing-masing telah melawat antara satu sama lain. Polis Diraja Malaysia PDRM bakal memanggil wakil Bloomberg bagi membantu siasatan terhadap dakwaan campur tangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Rusdi Muhammad Isa, laporan dibuat selepas kenyataan Isham Jalil di laman sosial. Katanya menurut Sinar Harian, setakat ini pihaknya telah mengambil keterangan 2 orang iaitu SPRM serta Isham. Rusdi berkata siasatan dilakukan mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan, Seksyen 505(B) Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Media sebelum ini melaporkan kenyataan Ketua Polis Putrajaya Aidisha Muhammad yang mengesahkan Isham telah diambil keterangan berkaitan hantaran di media sosialnya yang mencadangkan Datuk Seri Anwar menyaman Bloomberg. Bloomberg dalam satu laporan memetik sumber mendakwa, Datuk Seri Anwar mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat Dr. Mahathir Mohamad, anak-anaknya dan rakan rapatnya Daim Zainuddin.
Mahkamah Session menolak permohonan Lim Guan Eng untuk memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang didakwa mengeluarkan kenyataan mengenai perbicaraan kes rasuah terowong dasar laut membabitkan bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu. Hakim Azura Alwi berkata, mahkamah tidak berhasrat untuk memulakan tindakan menghina mahkamah terhadap ahli parlimen macang itu walaupun bersetuju bahawa mana-mana pihak tidak sepatutnya membuat sebarang komen mengenai kes itu. Terdahulu, Peguam RSN Raya yang mewakili Lim berkata, Wan Ahmad Faisal telah membuat kenyataan mengenai perbicaraan kes tersebut di Instagram dan aplikasi X miliknya baru-baru ini. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Shahrudin Waladin berkata, mana-mana pihak tidak sepatutnya memberi komen mengenai perbicaraan kes itu. Pada 2 Oktober lalu, Pengarah Konsortium Zenith Construction Sdn Bhd, Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli memberitahu mahkamah bahawa Lim akan memberinya projek pembinaan jalan-jalan utama dan terowong di Pulau Pinang secara rundingan terus jika beliau dapat mengaturkan satu majlis pemeteraian perjanjian persefahaman MOU antara kerajaan negeri dengan sebuah syarikat dari China. Peguam kepada Ahli Perniagaan dan Veteran Politik Daim Zainuddin dan isterinya Naimah Abdul Khalid iaitu Rajesh Nagarajan dan Sakpritraj Singh menuntut penjelasan daripada PDRM mengapa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak disiasat atas dakwaan salah guna kuasa. Ia susulan laporan polis berkaitan dakwaan campur tangan politik dalam siasatan SPRM. Beliau seterusnya mempersoalkan adakah Perdana Menteri lebih tinggi dari undang-undang. Katanya, siasatan dibuat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia berkaitan kesalahan salah guna rangkaian perkhidmatan. Rajesh dan Sakpritraj juga berkata, laporan turut disiasat di bawah Seksyen 505(b Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan menyebabkan kegentaran awam. Sebelum ini, Naimah berkata laporan Bloomberg pada 26 September menunjukkan mereka yang disiasat berkaitan dengan kes tidak patuh arahan untuk mendedahkan aset tidak bersalah. Nasib ahli Parlimen Kinabatangan Bung Mokhtar Radin dan isteri Zizi Izzat Abdul Samad akan diketahui pada 18 November depan sama ada kekal dibebaskan atau perlu membela diri berkait tuduhan rasuah 2.8 juta. Tarikh itu ditetapkan Mahkamah Rayuan untuk membaca keputusan terhadap rayuan pihak pendakwaan berhubung pembebasan Bung Mokhtar dan isteri oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tahun lalu. Pada 7 September 2024, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan pasangan itu daripada 3 pertuduhan rasuah 2.8 juta membabitkan pelaburan 150 juta Velcro Berhad dalam unit amanah Public Mutual Berhad. Pada prosiding hari ini, Hakim Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim yang mengetuai 3 panel Hakim Mahkamah Rayuan berkata, hujahan bertulis pihak pendakwaan sudah mencukupi untuk panel hakim menganalisis dan membuat keputusan. Jika rayuan pendakwaan dibenarkan, Bung Mokhtar dan isteri perlu membela diri atas tuduhan menerima rasuah 2.2 juta dan RM262,500 sebagai dorongan untuk mendapatkan kelulusan FECRA untuk melabur 150 juta dalam unit amanah Public Mutual. Sekian untuk edisi Extra ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.